Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sesi kali ini, saya ingin berkongsi berkenaan dengan soalan lazim mengenai permohonan baharu Bantuan Perihatan Nasional 2.0 ataupun dikenali sebagai BPN 2.0 bagi golongan B40 dan M40. Seperti mana yang kita sedia maklum, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bantuan tambahan iaitu BPN 2.0 untuk dua golongan ini. Bagi mereka yang telah mendapat BPN 1.0 sebelum ini, mereka tidak perlu membuat permohonan baharu, cukup sekadar menyemak kelayakan dan status mereka melalui laman web BPN, seperti mana yang telah saya kongsikan pada video sebelum ini. Tapi untuk mereka yang tidak pernah memohon BPN sebelum ini, mereka perlu membuat permohonan baharu. Okey, kita terus kepada soalan-soalan lazim tersebut. A. Permohonan baharu BPN 2.0. Okey, soalan yang pertama, bilakah tarikh permohonan baharu BPN 2.0 dibuka? Permohonan baharu BPN 2.0 dibuka melalui 15 Oktober sehingga 15 November 2020, iaitu selama 1 bulan sahaja. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk memohon BPN 2.0? Permohonan BPN 2.0 boleh dibuat melalui dalam talian ataupun secara online melalui laman web BPN, atau yang kedua, penghantaran borang manual ke cawangan Pusat Khidmat Hasil PKH UTC LHDNM. Borang permohonan boleh dimuat turun di portal BPN. Okey, untuk yang cara memohon BPN ni seperti mana yang dijelaskan, ada dua cara. Yang pertama secara online ataupun yang kedua secara manual, iaitu penghantaran borang. Tuan-tuan hanya perlu klik saja pada link ini. Untuk secara online, tuan-tuan hanya perlu masukkan tuan-tuan punya MyCard dan ikut dia punya step permohonan baru. Untuk tuan-tuan yang mungkin tidak familiar dengan online ini, tuan-tuan boleh download borang di sini. Tuan-tuan pergi belah kanan ni, ada gambar nota ni. Di sini borang ni, tuan-tuan hanya perlu klik saja di sini. Dan tuan-tuan klik pada borang permohonan BPN 2.0. Nanti dia akan keluar borang ini. Dan tuan-tuan hanya perlu download sahaja borang ini, isi dan hantar pada tempat-tempat yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah yang layak membuat permohonan baru untuk BPN 2.0? Pemohon yang layak membuat permohonan baru BPN 2.0 adalah bukan penerima BPN 2020 sebelum ini dan memenuhi syarat kelayakan seperti berikut. Yang ketiga, siapakah yang layak membuat permohonan baharu untuk BPN 2.0? Pemohon yang layak membuat permohonan baharu BPN 2.0 adalah bukan penerima BPN 2020 sebelum ini dan memenuhi syarat kelayakan seperti berikut. Iaitu yang pertama, kategori BPN 2.0 B40. Untuk A, isi rumah, iaitu yang berkahwin atau ibu atau bapa tunggal balu janda duda yang mempunyai anak dan pendapatan isi rumah adalah RM4000 dan ke bawah. B, bujang, bujang atau balu atau janda duda yang tidak mempunyai anak dan had umur adalah 21 tahun dan ke atas, termasuk kategori warga emas 60 tahun dan ke atas, dan pendapatan bujang adalah RM2000 dan ke bawah. Kita tengok di sini. Untuk bujang ni, kalau anda balu ataupun janda duda yang tidak mempunyai anak, anda juga termasuk dalam kategori bujang. Untuk C, penerima merupakan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia. Okay, untuk yang kedua, kategori BPN 2.0 M40. A, untuk isi rumah, syaratnya adalah kahwin atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang mempunyai anak dan pendapatan isi rumah bulanan adalah RM4001 hingga RM8000. Dan untuk B, bujang, bujang atau balu atau janda duda yang tidak mempunyai anak, sama juga. Kalau anda balu, janda, duda tidak mempunyai anak, anda juga termasuk dalam kategori bujang. Dan had umur adalah 21 tahun dan ke atas, termasuk kategori warga emas 60 tahun dan ke atas, dan pendapatan bulanan adalah RM2001 hingga RM4000. Dan syarat seterusnya adalah penerima merupakan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia.
Okey, soalan yang keempat. Apakah dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan baharu BPN 2.0? Pemohon tidak perlu mengemukakan sebarang dokumen sokongan semasa permohonan. Kesemua permohonan akan disemak berdasarkan data agensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Maksudnya kita tidak perlu menyertakan apa-apa dokumen berbentuk soft copy ataupun hard copy, IC ke, sijil kahwin ke dan sebagainya, sebab data-data tersebut akan diperolehi daripada agensi-agensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, B. Pembayaran permohonan baharu BPN 2.0. Soalan yang kelima. Berapakah bayaran BPN 2.0 yang akan diterima? Jumlah bayaran yang akan diterima adalah seperti berikut. Untuk kategori isi rumah B40, RM4000 dan ke bawah sebanyak RM1000. Untuk M40, pendapatan RM4001 sehingga 8000 berjumlah 600. Untuk kategori bujang B40, pendapatan RM2000 dan ke bawah berjumlah RM500. Dan untuk M40, bujang pendapatan RM2001 hingga RM4000 berjumlah RM300. Soalan yang keenam. Bilakah tarikh pembayaran permohonan baharu BPN 2.0 akan dibuat? Pembayaran bahagi permohonan baharu BPN 2.0 akan dibuat secara sekaligus pada Januari 2021. Okey, untuk permohonan baharu ini, mereka akan dapat sekaligus pada Januari 2021. Tapi untuk permohonan yang lama, orang yang telah mendapat BPN 1.0 sebelum ini, mereka akan mendapat dua fasa. Dua fasa. Iaitu fasa yang pertama pada bulan ini, bulan Oktober, dan yang kedua pada Januari 2021. Soalan yang ketujuh. Bagaimanakah kaedah bayaran BPN 2.0 ini dilaksanakan? Pembayaran BPN 2.0 adalah seperti berikut. Yang pertama, kalau ada akaun bank, berjaya dikreditkan, dimasukkan, dia akan kredit ke akaun bank yang tuan-tuan daftar. Dan kalau digagal dikredit, sama ada akaun tidak aktif ataupun akaun telah ditutup, tuan-tuan boleh tuntut tunai di cawangan BSN. Dan yang kedua, jika tiada akaun bank, tuntut juga tunai di cawangan BSN. C. Semakan status. Untuk soalan nombor 8, apakah yang perlu saya lakukan sekiranya terlupa kata laluan? Semasa log masuk portal BPN dan juga gagal menjawab soalan keselamatan yang disediakan. Pemohon perlu menunggu 10 minit untuk mencuba semula menjawab soalan keselamatan. Jika masih terlupa, pemohon diminta untuk menghubungi talian LHDNM hasil K-Line HCL di talian 03-891-11000 bagi tindakan set semula akaun dan soalan keselamatan atau hubungi cawangan PKH UTC LHDNM yang berhampiran. D. Hal-hal lain. Soalan nombor 9. Jika pemohon bujang berstatus pelajar sepenuh masa, adakah layak menerima BPN 2.0? Pemohon bujang yang berstatus pelajar sepenuh masa adalah tidak layak menerima BPN 2.0. Soalan nombor 10. Adakah pemohon bujang atau isi rumah berstatus pelajar separuh masa layak menerima BPN 2.0? Pemohon bujang atau isi rumah yang berstatus pelajar separuh masa adalah layak memohon BPN 2.0 sekiranya menepati syarat kelayakan. Yang ke-11, bagaimanakah kaedah pembayaran BPN 2.0 bagi penerima pedalaman di negeri Sabah dan Sarawak? Kaedah pembayaran bagi penerima kawasan pedalaman negeri Sabah dan Sarawak yang tiada akaun bank akan bermula bulan Januari 2021 dengan bayaran tunai dibuat di lokasi-lokasi yang bakal diumumkan kelak. Dia akan buat serahan melalui kaunter-kaunter yang akan dibuka di tempat-tempat yang akan ditetapkan selepas daripada ini. Soalan nombor 12. Adakah pendapatan isi rumah yang diambil kira termasuk allowance yang dikenakan cukai dan bonus? Ya, semua pendapatan yang diterima diambil kira sebagai pendapatan. Sebarang pendapatan yang kita dapat daripada gaji kita itu dikira sebagai pendapatan. Soalan nombor 13. Siapakah yang akan menerima bayaran bantuan BPN 2.0 sekiranya suami dan isteri kedua-duanya mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP? Pertama, sekiranya pembayar cukai memilih taksiran berasingan, bayaran akan dibuat ke akaun bank ketua keluarga iaitu suami. Yang kedua, jika pembayar cukai memilih taksiran bersama,
bayaran akan dibuat ke akaun bank pembayar cukai berkenaan. Ataupun kalau suami isteri ni diguna satu akaun saja untuk bayar cukai, bayaran tersebut akan dibayar kepada pemilik akaun cukai tersebut. Soalan yang ke-14. Adakah warga emas sebatang kara akan menerima bantuan sebagai isi rumah? Warga emas sebatang kara berumur 60 tahun akan menerima bantuan sebagai bujang. Yang ke-15. Saya merupakan bujang yang akan memasuki umur 21 tahun pada tahun 2021. Sekiranya saya belum cukup umur 21 tahun semasa permohonan dibuka, adakah saya layak memohon? Pemohon yang layak memohon adalah pemohon yang lahir pada tahun 1999 dan ke bawah. Yang ke-16, bilakah permohonan baharu BPN 2.0 akan diproses? Permohonan baharu BPN 2.0 akan diproses selepas tempoh permohonan ditutup, iaitu pada 15 November 2020. Dan jika diluluskan akan menerima bayaran bantuan BPN 2.0 sekaligus pada Januari 2021. Dia tidak buat berfasa pasal 1 dan pasal 2 tapi dibuat secara sekaligus pada Januari 2021. Yang ke-17, saya adalah bujang dan menanggung adik-beradik di bawah umur 21 tahun. Adakah saya layak memohon bantuan sebagai isi rumah mempunyai tanggungan? Tidak layak memohon sebagai isi rumah. Pemohon hanya layak menerima bantuan kategori bujang sahaja. Soalan yang ke-18. Sebelum ini saya telah memilih untuk menolak BPN 2020 ataupun BPN 1.0. Adakah saya boleh memohon BPN 2.0? Anda boleh mengemukakan permohonan baharu melalui portal rasmi BPN, melalui online ataupun anda boleh download borang dan hantar kepada tempat-tempat yang dinyatakan di atas. Yang ke-19. Saya telah menerima bayaran BPN 2020 ataupun BPN 1.0 sebelum ini dan ingin menolak BPN 2.0. Bagaimanakah cara untuk memulangkan bayaran BPN 2.0? Kalau tak nak terima BPN 2.0, caranya adalah tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut. Yang pertama, A. Anda dinasihatkan mengemukakan surat kepada Kementerian Kewangan Malaysia dengan menyatakan nama penuh, nombor MyCard dan sebab pemulangan. B. Lampirkan draft bank, cek atas nama akaunten negara Malaysia mengikut jumlah pemulangan. Dan C. Surat dan draft bank, cek perlu dikemukakan kepada pihak Kementerian Kewangan Malaysia di alamat berikut. Kita boleh hantar kita punya maklumat-maklumat yang diminta ABC ni melalui alamat yang tertera di bawah ini, Pejabat Belanjawan Negara. Soalan ke-20. Sekiranya saya diisytiharkan muflis dan akaun saya didaftarkan sebelum ini telah dibekukan, bagaimanakah saya boleh mendapatkan bayaran BPN 2.0? Pemohon yang berstatus muflis perlu menandakan sebagai individu muflis dalam borang permohonan. Permohonan tidak diwajibkan mengisi maklumat akaun bank semasa permohonan sebab banknya telah dibekukan. Kaedah penunaian adalah berdasarkan prosedur sedia ada iaitu penunaian di cawangan BSN. Maksudnya boleh tuntut tunai di cawangan BSN. Bagi permohonan yang telah dibayar ke akaun yang dibukukan oleh Jabatan Insolvensi, pemohon perlu merujuk kepada Jabatan Insolvensi bagi kelulusan pengeluaran BPN. Untuk pemohon yang tidak update status muflis mereka, mereka boleh merujuk kepada Jabatan Insolvensi untuk kelulusan pengeluaran BPN pada akaun tersebut. Soalan yang ke-21. Saya adalah penerima BPN 2020 di bawah kategori bujang dan telah berkahwin. Adakah saya layak untuk menerima BPN 2.0 kategori isi rumah? Maksudnya, masa dia dapat BPN 2020 tu dia daftar atas kategori bujang sebab belum berkahwin. Dan setelah daripada tu dia berkahwin. Kemudian datang pula BPN 2.0. Adakah dia layak untuk mendapat BPN 2.0 pada kategori isi rumah? Jawapannya, anda boleh mengemukakan permohonan atau rayuan di bawah kategori isi rumah sekiranya menepati syarat kelayakan. Untuk rayuan ini juga ada dua cara. Yang pertama, tuan-tuan boleh pergi secara online. Okey, di sini ada step-step dia secara online yang telah disediakan oleh BPN. Cara untuk buat rayuan, tuan-tuan boleh scroll. Saya akan bagi link ni pada bahagian description, tuan-tuan boleh rujuk di sana. Yang kedua, tuan-tuan boleh buat secara manual juga. Ni ada borang dia. Tuan-tuan boleh download borang ni dan hantar pada tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang telah disebutkan tadi. Link ni pun saya ada kongsikan di bahagian description. Tuan-tuan boleh dapatkan link ni di bahagian tersebut.
Okey, soalan 22. Saya adalah pasangan kepada penerima BPN 2020 sebelum ini di bawah kategori isi rumah dan telah bercerai. Adakah saya layak untuk menerima BPN 2.0 kategori ibu atau bapa tunggal? Jawapannya, anda boleh mengemukakan permohonan rayuan kategori ibu bapa tunggal sekiranya menepati syarat kelayakan. Sebelum ni, masa BPN 1.0 tu masih lagi suami isteri. Tapi selepas daripada tu, ketika mana kerajaan mengumumkan BPN 2.0, saat ini mereka telah bercerai. Adakah mereka layak? Jawapannya, dia boleh mengemukakan rayuan sekiranya menepati syarat kelayakan. Soalan yang ke-23. Saya berstatus kahwin dan mempunyai anak. Adakah wajib saya melampaukan anak di dalam borang permohonan? Jawapannya, tidak wajib melampaukan anak. Soalan yang ke-24. Saya membuat permohonan baharu dan nama penuh telah dipaparkan secara automatik oleh sistem. Namun semakan mendapati nama yang tertera terdapat kesilapan ejaan atau berbeza. Adakah pembetulan nama boleh dibuat? Pembetulan nama tidak perlu dibuat. Sistem memaparkan nama berdasarkan maklumat seperti MyKad. Maksudnya apa yang telah dipaparkan dalam website itu tidak perlu diubah. Soalan yang ke-25. Ketua keluarga yang merupakan warga negara telah meninggal dunia. Balu merupakan bukan pemegang MyKad, tetapi mempunyai anak yang merupakan warga negara di bawah umur 18 tahun. Adakah balu tersebut boleh membuat permohonan BPN 2.0? Maksudnya, wanita ini tadi, suaminya yang merupakan warga negara telah meninggal dunia. Adakah dia yang bukan warga negara boleh mendapat bantuan BPN 2.0? Sebab anak dia ni adalah warga negara. Jawapannya, pemohon BPN 2.0 mestilah warga negara Malaysia. Dia merujuk kepada pemohon itu sendiri dan menetap di Malaysia. Oleh itu, balu berkenaan tidak layak membuat permohonan BPN 2.0 walaupun mempunyai tanggungan yang merupakan warga negara. Kalau kita lihat di sini, soal jawab ini dikemaskini pada 24 September tahun 2020. Sekali itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat input dan manfaat daripada perkongsian ini. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Semoga lebih ramai lagi orang di luar sana yang mendapat manfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.